Apakah penambahan yang kita telah buat dalam Satria Neo R3 Lotus Racing ni? Pertama sekali ialah dari perkenalan body kit depan dia. Okey, kalau anda lihat body kit kereta ni ada beza dia sedikit sebab body kit dia hampir-hampir sama dengan Satria Neo Lotus Racing, cuma bahagian bawah sini ni yang Satria Neo Lotus Racing tu dia menggunakan body kit ATCS ataupun dipanggil dengan nama Asian Touring Car Championship Series punya body kit. Dia mempunyai lower lip downforce yang lebih rendah, lebih kurang dalam 2 inci lagi, dan tidak ada lubang fog lamp sini. Ini body kit yang kita guna untuk Satria Neo R3 yang color hitam tu, yang limited edition tu. Jadi body kit ni tuan punya pemilik kereta ni telah tukar kerana kawasan perumahan dia tu banyak speed breaker, ada banyak hum, jadi dia tak lepas dia guna bumper standard daripada Satria Neo R3 dan bukan Lotus Racing. Cuma bezanya ada fog lamp untuk Satria Neo R3, yang Lotus Racing tak ada fog lamp dan mempunyai lower lip. Okey, di bahagian bonnet yang anda lihat di sini, bonnet yang anda lihat sini adalah twin stitch carbon fiber. Okey, twin stitch maksudnya dia punya anyaman tu ialah double layer carbon fiber punya thread yang telah diperkukuh dengan reinforcement fiber di bahagian dalamnya. Ini kita telah test simulationnya di CMSS, iaitu Component Material Testing untuk structure durability lah. Kita akan buat bending test, kita akan buat dia punya stone pebble test dan juga heat test untuk memastikan bahawa bonnet carbon fiber ni boleh digunakan dengan selamat dan juga lama oleh pemandunya. Contoh bonnet ni yang anda lihat ni hari ni dah 12 tahun masih lagi solid dan masih lagi seperti keadaan asal keluar kilang dulu. Okey, sekarang kita akan masuk ke bahagian dalam bonetnya. Saya akan tunjuk bahagian rangkanya. Okey, keunikan yang anda akan nampak ialah apabila anda cuba buka bonet depannya, dan selalunya bila anda lihat bonet besi, bila anda cuba angkat, berat bonet ni telah diturunkan hampir-hampir 50%. Asalnya besi, bonet besi tu 12 kilo, sekarang bonet carbon fiber R3 dengan reinforcement fiber ni adalah cuma 6 kilo sahaja. Alright, jadi ini adalah bonet structure bahagian dalaman anda dapat lihat. Masih juga kita maintain dia punya crumple point apabila dia ada kemalangan ke apa, impact, dan untuk dia punya force untuk bending semualah. Dan ini juga bahagian engine kereta. Apa anda lihat hampir-hampir nampak macam stock. Yang pertama sekali anda lihat ialah dia punya airbox dia. Airboxnya ni telah dipertingkatkan dengan mutu bahan carbon fiber, dan volume matrix udara dalam ni adalah 20 ml bertambah banyak daripada tabung asal kereta dia. Dan juga dia punya filter yang kita guna ialah high flow filter, K&N filter dalam airbox ini. Dan di bahagian atas ni anda dapat lihat bahagian top mount ni. Bila anda lihat top mount ni, tak nampak top mount standard Ini adalah top mount yang kita panggil yang ikut caster angle. Ialah suspension O-lins yang kita telah masukkan, dan sengaja kita masukkan pada sudut 45 degree supaya kita boleh casterkan wheelnya, dan pada masa sama kita juga boleh camberkan wheelnya untuk mendapatkan setting untuk track. Jadi suspension yang kita gunakan di sini ialah O-lins coil over yang specsnya yang saya akan ceritakan dalam list di bawah ini, suspension O-lins. Dan sistem untuk brake kereta ni kita menggunakan AP Racing 4-port piston. AP Racing brake ni khas didatangkan daripada United Kingdom. Seperti suspension tadi ni kita terus import daripada Sweden. Kita import daripada syarikat pengeluarnya di Sweden. Kita buat development untuk 30 set dihantar ke Malaysia untuk 25 kenderaan. Dan bahagian tepi body kit ni anda lihat di fender ni, kita juga ada masukkan dia punya arch yang ada fin di sini ni, seperti kereta Formula 1 ataupun kereta-kereta perlumbaan. Dan juga edging yang kita masukkan di sini mold ni ialah untuk memberikan nama Lotus Racing
seperti tema kereta Formula 1 tu kan. Dan ini material ni dibuat oleh material FRP, Fiber Reinforced Plastic Material. So kedua-dua ni adalah FRP material lah, bahagian bumper dan juga bahagian bonnet ni, dan juga bahagian fender ni, dan juga bahagian bonnet ni telah kita kurangkan beban berat kereta tu. Keseluruhannya dengan menggunakan sistem Öhlins suspension dan peralatan FRP ni, kita telah mengurangkan lebih kurang 50 kilo daripada berat asal kenderaan Satria Neo. Seperti yang saya kata tadi ni, warna kereta ni kita tidak menggunakan konsep warna kereta Formula 1 yang sebenarnya, iaitu British Racing Green. Kita menggunakan Lotus Racing Green yang mempunyai pigmentation kekuningan hijau. Dia nampak macam buah betik tengah masak, okay? Sebab kita rasa commercial value-nya lebih ada dalam kereta ni. Dan pada masa sama, apabila kita buat kereta ni, tinted yang kita gunakan dalam kereta ni juga adalah tinted special yang kita pilih, iaitu daripada Ecotint Hybrid Green yang mempunyai security thin film. Bahagian depan, tepi dan juga bahagian depan dan juga bahagian belakang kita telah masukkan security film ni. Jadi dan di luar sini yang anda dapat lihat ialah dia punya pillar A ni. Pillar B ni, di tengah-tengah ni, ialah kita masukkan pillar carbon fiber yang dia buat oleh Hasepero daripada Jepun. Masa kita pergi ke Tokyo dulu, kita biasa buat kenalan dengan sebuah syarikat carbon fiber. Dia memberi attachment untuk dekal ni, dengan termasuk dengan logo R3 di bawah sini yang telah hilang ni lah, dah pudar sedikit dah hilang. Okey, dan konsep bahagian dalamannya, kalau anda dapat lihat, seatnya dibuat dengan Napa leather. Seat telah dibuat dengan Napa leather. Kita juga masukkan elemen-elemen warna hijau, stitching menggunakan benang warna kuning, dan kita telah masukkan emblem ataupun logo Lotus Racing dekat bahagian headrestnya. Dan seat dia, kita sebab oleh kerana jangka masa yang begitu pendek, tak sempat untuk membuat development seat baru. Kita cuma dapat tukar dia punya appearances sahaja, cuma dia punya material kita tukar kepada Napa, dan juga bahagian tengah-tengah tu kita masukkan perforated leather yang dapat menyerap haba daripada seat. Bahagian tepi bucu seat ni kita gunakan elemen carbon fiber di sini. Dan kalau anda lihat ke bahagian dalaman kereta ni, kebanyakan konsep-konsepnya daripada pemegang pintunya, dia menggunakan warna titanium matte, dan juga warna hijau sini ni dia adalah warna sama dengan body, tetapi bezanya ialah kita tidak menggunakan gloss, kita menggunakan matte finish. Matte finish, dia nampak seolah-olah seperti satin green. Jadi ini adalah perubahan bahagian dalam yang kita telah buat keseluruhan dalam kereta ni. Dan konsep pintu ni pun kita masukkan juga elemen stripe warna hijaunya ke dalamnya, dengan juga stitching dengan benang kuning tersebut. Okey, sekarang kita akan ke bahagian belakang kenderaan. Apa kita dapat lihat di kenderaan Satria Neo R3 Lotus Racing ni ialah elemen-elemen konsep ciri-ciri stripe yang kita gunakan ni. Ini semua adalah hasil daripada teknik airbrush. Ini bukan stiker. Maksudnya kita terpaksa menyembur cat keseluruhan untuk menghasilkan konsep dia. Color code putih, color code kuning adalah keluarga daripada Lotus. Even emblem yang kita gunakan di sini telah di airbrushkan. Kita telah airbrushkan emblem Lotus Racing ini sama seperti yang logo digunakan dalam kereta Formula 1. Yang cuma bedanya satu penambahan kereta ni ialah sebab oleh kerana dibuat semula oleh DSR, logo DSR juga ada di belakang sini. Lagi satu, seperti Satria GTI yang anda dapat lihat, kita juga dapat membuat permasangan kamera untuk penglihatan di belakang. Yang di Satria GTI kita terpaksa pasang di bahagian roof lining di bahagian dalam, tetapi untuk Satria Neo kita mempunyai bahagian ruang di bahagian logo Proton ni, kita ada ruang tersorok yang kita boleh masukkan kamera ke dalamnya supaya
penglihatan yang anda dapat lihat di jalan raya adalah lebih kurang 160 degree angle keluasannya, dan lebih tepat lagi bila anda buat reversing tu, anda lebih dapat berhati-hati untuk berundur. Dan Satria Neo juga beza dengan GTI sebab dia mempunyai reverse sensor. Dah ada reverse sensor dekat bahagian bumpernya. Okey, itu di bahagian belakangnya. Sistem exhaust semua standard seperti apa yang kita buat untuk kereta Satria Neo R3, iaitu menggunakan konsep 421, dan keseluruhan exhaustnya daripada manifold ke center part ke dia punya box belakangnya kita telah buatkan ceramic coating. Ceramic coating ini ialah penebat haba yang dibuat untuk kereta-kereta perlumbaan dan juga kereta Formula 1 yang colornya color kelabu dan maksudnya dia dapat menebatkan haba panas daripada bahagian kabin ataupun ke bahagian pemandu kenderaan tersebut. Tapi oleh kerana kereta ni dah berusia hampir 11 tahun diguna, ceramic ni dah lama-lama bila kena air dia akan keluar Jadi every 2 years kena buat maintenance untuk ceramic coating ni lah. Okey, itu yang anda nampak. Dan sport rim yang digunakan dalam kenderaan ini adalah sport rim yang diperkenalkan dengan Satria Neo R3, bukan Lotus Racing. Kalau rim Lotus Racing, nanti saya akan tunjuk rim di sebelah sana tu, ada sebuah kereta putra yang menggunakannya, rim Adventi Lotus Racing tu. Ini adalah rim jenama daripada R3 sendiri. Oleh kerana itu, masa tu tuan pemilik kereta yang pertama ni telah menukar konsep sebab dia nak garang sedikit. Dia telah masukkan rim yang 5 spoke R3 ni, 6 spoke R3 ni untuk konsepkan kereta ni lebih garang. Dan apabila DSR telah ambil alih kereta ni, kita telah menyamakan semua konsep color titanium ni kepada daripada body kit kepada sport rim, dan juga bahagian interior menggunakan warna titanium yang sama seperti luar dan dalaman. Okey, satu lagi keistimewaan kereta ni ialah dia punya suspension yang saya cakap mula-mula tadi, Öhlins Secara detailnya suspension ni dia boleh adjust dia punya ride height, high low, dan juga soft hard, maksudnya dia punya damping Kalau anda nak tengok kat mana dia punya adjuster damping untuk suspension belakang ni, anda boleh lihat punat ini punat ini yang telah kita tapekan maksudnya kita telah tapekan. Dia sebenarnya boleh pusing clockwise atau anti clockwise, dan dia mempunyai 30 adjustment untuk dia punya damping dia. Ride height tu kita boleh ukur dan adjust ketinggian, sama ada nak guna dalam track atau nak guna jalan raya biasa. Dan juga damping dia tu, dia punya rebound tu kita juga boleh adjust dia punya damping dia 30 clicks. Jadi suspension depan sama, tapi cuma suspension depan kena adjust dekat bahagian bawah dia, klik dia dekat bawah, bukan di atas. Untuk kereta ni kita telah muatkan dalam ruang bahagian belakangnya. Dan kereta ni juga mempunyai temporary tire yang asal daripada Proton tu. Saya ingat 2009-10 dia supply, sampai sekarang tire repair kit dengan toolkit dia tak pernah pakai pun kereta ni. Masa saya memiliki kereta ni, daripada tuan pemiliknya yang asal, jumlah kilometer yang telah berjalan adalah cuma 19,000 kilometer. Dan sekarang enjinnya telah kita dapat running in lebih kurang 6-7 ribu kilometer, baru 26,000 kilometer sahaja. Jadi kita belum buat lagi blueprint kepada enjin yang, sebab ni enjin ni masih anak dara lagi lah, tak perlu kita buat blueprint lagi sekarang ni saya simpan enjin asalnya. Tetapi apa yang kita akan sambung di DSR ialah di mana kita berhenti dulu. Sebab apa kan, projek yang express masa kita buat pada Januari 19 2010, dan kita terpaksa hasilkan kereta ni untuk dipamerkan di pavilion pada Mac 31. Kita cuma mempunyai 6 minggu jangka hayat untuk buat developmentnya, dan masa tu kita berjaya mendapatkan kuasa kuda yang lebih kurang 20 horsepower dan 18 Nm torque bertambahan. Apa yang saya akan buat di DSR, kami akan buat usaha di DSR ialah untuk membuat fine tuning dia punya ECU dia tu, untuk refreshkan ECU dia, dapatkan bukan sahaja daripada segi performance dan juga daripada segi penyimatan minyak. Jadi kita akan juga bantu ke both sekali lah, performance dan juga dia punya fuel efficiency dia. Jadi ini adalah satu perubahan yang mungkin saya akan buat, dan saya belum lagi nak hajat untuk blueprintkan kereta ni sebab mileage pembatuannya adalah begitu rendah, baru 20,000 km lebih Sayang nak buat blueprint kereta-kereta yang keluar daripada kilang asal ni. Okey, racing, sehingga kita akan berjumpa pada edisi yang akan datang. Kita akan lebih
kepada bahagian teknikal kenderaan ini dan keupayan kenderaan ini, dan juga apa yang kita telah kaji, kaji selidik daripada segi development untuk membuat Satriano Lotus Racing ni. Okey, terima kasih saja. Itu saja kali ini. Terima kasih.